Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan topik 9 yang bertajuk Cabaran Kelestarian Etika dan Peradaban di Malaysia. Saya Muhammad Alif bin Yaakob dan rakan-rakan yang lain Muhammad Azim bin Ahmad Dahari serta Siti Akilah binti Abdul Jalil akan membentangkan topik ini secara mendalam lagi. Pengenalan Kelestarian Etika dan Peradaban. Kelestarian secara umum bermaksud keupayaan mengekalkan sesuatu atau memastikan kewujudan atau berpanjangan atau satu paradigma pemikiran futuristik dengan mengambil kira keseimbangan persekitaran ekonomi dan sosial dalam merancang pembangunan dan peningkatan kualiti hidup. Makna etika, prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, yakni persatuan pekerjaan. Manakala peradaban pula daripada perkataan Perancis, one ethic, iaitu satu tiket, satu senarai peraturan yang menerangkan tingkah laku yang boleh diterima untuk setiap keadaan dan boleh dicabar di mahkamah. Kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Etika dan peradaban Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu dengan Melayu dan Bumiputera sebagai terasnya. Pada masa dahulu, Tanah Melayu adalah pusat perdagangan laut yang menemukan pedagang timur dan barat yang membawa peradaban majmuk. Dari peradaban majmuk ini, Malaysia telah membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang aman, stabil, maju dan bersatu. Nilai etika dan peradaban majmuk di alam Melayu yang membina etika dan peradaban di Malaysia hendaklah dipupuk oleh seluruh masyarakat majmuk di Malaysia. Antaranya adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, tolak ansur, kedamaian, keadilan, disiplin, kerajinan dan akhir sekali muafakat dan kemajuan. Terdapat langkah-langkah kelestarian etika dan peradaban di Malaysia, iaitu membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat, kesepaduan sosial, peranan agama dan sistem kepercayaannya, menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti, keazaman politik iaitu politic will dan pemertabatan etika dan peradaban. Kedinamikan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama, prakolonial, membawa kemajmukan etika dan peradaban melalui perdagangan iaitu pada era Kesultanan Melaka, membentuk masyarakat pluraliti yang aman dan makmur. Yang kedua, kolonial, mengubah landscape ekonomi, politik dan sosial, membentuk masyarakat plural iaitu ketidakseimbangan sosial dan kehidupan, dasar pecah dan perintah dengan mengeruhkan perpaduan rakyat di tanah Melayu. Dan akhir sekali, pasca kolonial, nilai etika dan peradaban dipupuk melalui kerjasama politik pada tahun 1995, permuafakatan politik dari parti perikatan iaitu terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC dalam pilihan raya pertama. Objektif topik ini adalah untuk mengukuhkan perpaduan menerusi satu corak kebudayaan nasional, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh dari satu kebudayaan kebangsaan, memperkaya dan meningkatkan nilai-nilai kehidupan, kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Bagi prinsip pula, yang pertama, ia berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini iaitu Melayu, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan akhir sekali Islam menjadi unsur penting di dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Pelbagai cabaran yang perlu dihadapi untuk membentuk kelestarian etika dan peradaban di Malaysia mutakhir ini. Salah satunya, membina bangsa Malaysia yang bersatu padu, membina masyarakat berjiwa bebas tenteram dan berkeyakinan, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang,
mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Seterusnya, membina masyarakat yang maju dan saintifik, mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang, menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya, dan akhir sekali, memupuk dan membina masyarakat yang makmur. Defisit sosial dalam pembangunan negara. Futureless, menghancurkan lingkungan alam. Rootless, tidak mengakar dalam masyarakat, mencabut tradisi dan nilai budaya lokal. Ruthless, menambahkan jurang kemiskinan dan ketidakadilan. Jobless, tidak menghasilkan pekerjaan yang cukup dan berkualiti. Dan akhir sekali, voiceless, tidak mendengar aspirasi rakyat, kurang demokratif dan partisipatif. Apakah itu defisit sosial? Definisinya adalah kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza. Jurang yang wujud antara kaum pelbagai etnik, bangsa, agama dan ekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia semakin terasa. Rakyat Malaysia semakin berani membahasakan tentang isu-isu sensitif. Perbezaan layanan yang diberi oleh kerajaan akan mengeruhkan hubungan antara rakyat berbeza bangsa, agama, pekerjaan dan etnik. Terdapat banyak kategori defisit sosial yang boleh kita mengenal pasti, seperti mana kita dapat lihat raja di bawah. Antaranya, etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa dan banyak lagi. Contoh defisit sosial seperti mana yang kita dapat lihat, peristiwa Kampung Medan. Beberapa peristiwa pergaduhan antara kaum India dan Melayu yang berlaku di Kampung Medan, Petaling Jaya dari 4 Mac hingga 13 Mac 2001 selama 13 hari. Ini adalah kontrak sosial yang tidak berkesudahan dan masih ada sehingga hari ini, iaitu Perkara 14, Kewarganegaraan, Perkara 3, Islam Agama Persekutuan, Perkara 38, Majlis Raja-Raja Melayu, Perkara 153, Hak Istimewa Orang Melayu dan Bumi Putera, Perkara 152, Bahasa Melayu, Bahasa Kebangsaan. Contoh rajah yang anda dapat lihat di bawah ini adalah defisit sosial yang buruk yang masih ada sehingga hari ini. Adakah ini yang kita mahukan? Renung-renungkanlah. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Muhammad Azim bin Ahmad Dahari untuk meneruskan pembentangan beliau. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih Muhammad Alif. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azim dan saya akan mengulas berkaitan dengan definisi tadbir urus pembangunan. Pada dasarnya, tadbir urus ini diklasifikasikan sebagai cara atau sistem mentadbir, mengurus, mengawal selia dasar dan fungsi atau perjalanan sesebuah negara, perbadanan atau syarikat. Dalam konteks keadaan pembangunan lestari di Malaysia, berdasarkan kepada keadaan semasa, kita masih memerlukan penambahbaikan. Antara sebabnya ialah perpaduan rakyat pelbagai bangsa semakin luntur. Sebagai contoh, isu perkauman yang sensitif sering berlaku di media sosial membawa imej yang negatif kepada orang ramai yang melihat. Selain itu, jenayah yang berat seperti rasuah semakin berleluasa dan sukar untuk dibanteras dan kebajikan rakyat pula masih memerlukan perhatian dan bantuan yang kerap. Berdasarkan kepada situasi ini, negara kita masih jauh ketinggalan untuk mencapai pembangunan lestari. Seterusnya, marilah kita melihat kepada objektif tadbir urus pembangunan. Yang pertama, menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan untuk melaksanakan dasar yang dimandatkan. Yang kedua ialah untuk mengekalkan accountability dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Yang ketiga ialah menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.
Selain itu, menjamin perpaduan demi kestabilan negara dan matlamat menjaga keselamatan negara. Bagi memastikan sesebuah kerajaan dan organisasi itu dapat ditadbir dan diurus dengan baik, pelibatan rakyat melalui interaksi yang efektif antara pemimpin dan rakyat akan membantu menjamin kualiti pemerintahan yang terbaik. Keterusan dalam pentadbiran juga penting bagi memastikan tiada penyelewengan dalam menggunakan kuasa yang telah diamanahkan. Bagi menjana organisasi pentadbiran yang cekap, efisien dan efektif, kerajaan perlulah memastikan tanggungjawab yang dijalankan oleh kaki tangan yang telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dengan telus. Hal ini kerana negara yang harmoni dan kukuh memerlukan barisan pemimpin yang berdedikasi dan mempunyai objektif yang sama untuk dicapai. Seterusnya, saya akan mengulas berkenaan dengan black economy. Black economy dimaksudkan sebagai pasaran gelap ialah aktiviti yang tidak sah di sisi undang-undang, di mana penghasilannya tidak dilaporkan dan selalu berkaitan dengan jenayah dan rasuah. Sebagai contoh, antara perkara yang ketara di negara kita ini ialah penjualan rokok seluduk yang berleluasa yang haram tanpa sebarang bayaran cukai. Antara contoh lain ialah pembalakan haram, perdagangan manusia, dadah dan penyelundupan pekerja asing tanpa izin. Antara motif perkara sedemikian berlaku ialah untuk menghindari tanggungjawab untuk membayar cukai ataupun mengelakkan tanggungjawab mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kerajaan seperti pelaksanaan upah minimum para pekerja, standard keselamatan dan sebagainya. Secara tidak langsung, ini akan memberi kesan kepada perniagaan yang sah dari segi undang-undang kerana pengguna akan cenderung untuk membeli dari pasaran haram ini kerana harganya lebih murah dan ini akan merosakkan struktur ekonomi negara. Antara punca utama black economy ini semakin hari semakin berleluasa dan sukar untuk dibendung ialah rasuah. Rasuah menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi ataupun tanggungjawab. Sebagai contoh, seorang kontraktor memberikan hadiah kepada seseorang untuk memenangi tender untuk sesebuah projek. Berdasarkan Akta Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia, terdapat 4 kategori rasuah yang utama antaranya ialah meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi suapan, mengemukakan tuntutan palsu dan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Hal ini menjadi lebih teruk apabila anggota yang sepatutnya membanteras jenayah ini sebaliknya melindungi pesalah-pesalah itu. Antara isu yang sering kita dengar yang melibatkan rasuah ialah terdapat pihak melepaskan diri terutamanya jika ia melibatkan golongan yang berjawatan besar. Marilah kita merenung sejenak. Apakah faktor yang menyebabkan hal ini berlaku? Hal ini kerana nilai etika yang sepatutnya menjadi amalan mula terhakis atau hilang. Black economy dan rasuah ialah perkara yang menjadi halangan kepada kelangsungan dan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan satu topik mengurus matlamat pembangunan lestari dan wawasan kemakmuran bersama. Pembangunan lestari bertujuan memenuhi keperluan dan keadaan semasa tanpa menjejaskan kemampuan, keperluan serta kepentingan generasi masa hadapan. Ini selaras dengan syariat Islam yang bermatlamatkan kebaikan dan sesuai dengan keadaan semasa. Sebagai contoh, kerajaan melalui pelbagai agensi telah membantu untuk mengurangkan krisis pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita kepada rakyat melalui bantuan tunai seperti bantuan prihatin rakyat, bantuan prihatin nasional dan bantuan bakul makanan bagi memastikan kesejahteraan sosial rakyat demi kemakmuran negara.
Seterusnya, kesejahteraan bersama yang sebelum ini gagal di bawah dasar ekonomi baharu. Keadaan yang sejahtera dalam kalangan masyarakat penting kerana secara tidak langsung dapat memberi kelebihan dalam menstabilkan ekonomi dan politik negara, selain dapat meneruskan mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Maka wujudlah Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang menjadi panduan kepada kerajaan untuk merangka dasar ekonomi untuk 10 tahun akan datang. Definisi kemakmuran bersama ialah iltizam menjadikan Malaysia sebuah negara terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Dasar ini bermatlamat untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada rakyat menjelang tahun 2030. Antara objektifnya ialah pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan, dan yang terakhir ialah negara bersatu, makmur dan bermaruah. Antara 7 teras strategik Wawasan Kemakmuran Bersama ialah penstrukturan dan penambahbaikan ekosistem perniagaan dan industri negara, penggunaan teknologi dan revolusi industri yang keempat, pengurusan yang lebih terkini dan efektif, pemakaian ekonomi digital secara menyeluruh dan peningkatan kemahiran pekerja yang bernilai tinggi adalah penting untuk melonjakkan ekonomi negara ke aras yang lebih tinggi. Yang kedua ialah sektor pertumbuhan baharu. Pelaburan dan kewujudan kapasiti dalam sektor-sektor pertumbuhan baharu amat penting dalam ekonomi dunia yang terus berubah secara radikal. Kita tidak harus menjadi negara pengguna tetapi sebaliknya menjadi negara yang mampu mengeluarkan lebih banyak produk sendiri yang bertaraf antarabangsa. Yang ketiga ialah reformasi bakat dan sumber tenaga negara. Program peningkatan keupayaan dan kemahiran sektor swasta mahupun yang disediakan oleh kerajaan akan dilihat semula secara menyeluruh bagi melahirkan tenaga kerja yang kompetitif, produktif dan relevan dengan kehendak industri dan dunia semasa dan masa hadapan. Yang keempat, memperbaiki pasaran buruh dan pendapatan pekerja, pembaikan ekosistem perniagaan dan perindustrian dan peningkatan keupayaan sumber manusia. Yang kelima ialah memperkukuhkan kesejahteraan sosial. Negara mempunyai tanggungjawab kepada golongan yang kurang berkemampuan terpinggir dan berpendapatan rendah. Polisi dan program ke arah kesejahteraan sosial yang lebih menyeluruh harus diperkukuhkan. Yang keenam, pembangunan wilayah yang inklusif. Pembangunan ekonomi negara bukan bermaksud hanya beberapa wilayah negara yang dibangunkan, namun ke arah pembangunan yang inklusif dan teragih. Yang terakhir ialah peningkatan modal sosial masyarakat. Peningkatan modal sosial dan struktur sokongan sosial yang utuh adalah penting untuk memastikan negara dapat membangun dengan pesat. Oleh itu, dapat kita lihat 7 teras strategik yang dirancang oleh kerajaan mampu mengukuhkan lagi kelestarian etika dan peradaban di negara kita. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya, saya akan menjemput Siti Akilah untuk meneruskan perbincangan. Terima kasih Azim. Assalamualaikum, nama saya Siti Akilah binti Abdul Jalil. Saya akan menerangkan tentang kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia tertakluk kepada pembinaan negara bangsa yang tersimpulnya dalam membina bangsa Malaysia dan perlembagaan persekutuan sebagai asasnya terhadap tadbir urus dan pembangunan negara dengan adil dan terangkum untuk mengurangkan defisit sosial. Terdapat 2 aspek terhadap kelangsungan kelestarian, iaitu kepatuhan terhadap perlembagaan persekutuan dan juga tadbir urus yang baik dan beramanah.
Pengukuhan kepada kedua-dua aspek ini akan mengukuhkan keterikatan kolektif merentas etnik dan negeri hingga terbinanya kesepaduan nasional. Kepatuhan terhadap Perlembagaan Persekutuan yang mengetahui sejarah dan warisan simbol etno-negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan negara. Manakala tadbir urus yang baik dan pembangunan akan mengukuhkan kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Terdapat 3 teras utama Perpaduan Nasional 2018 iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Perpaduan adalah matlamat akhir sebuah negara yang berbilang etnik. Ia merujuk kepada proses penyatu paduan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui proses ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti, nilai dan perasaan kebangsaan bersama. Selain itu, kesepaduan pula ialah apabila pemimpin dan rakyat mencapai persetujuan dalam kebanyakan hal namun masih terdapat defisit sosial. Kesepaduan adalah keadaan yang stabil, aman, makmur dan sejahtera di antara pemimpin dan rakyat. Apabila telah mencapai persetujuan tetapi masih terdapat perbezaan di dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Manakala penyatu paduan adalah usaha yang berterusan untuk menyelesaikan masalah defisit sosial. Ia merupakan usaha berterusan untuk setiap lapisan masyarakat bagi mencari penyelesaian isu defisit sosial yang membina tapak integrasi berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan media massa. Berikut adalah 3 konsep yang ingin dicapai di Malaysia akan tetapi Malaysia masih berada di tahap kesepaduan dan masih menuju ke arah perpaduan. Perancangan masa depan dalam aspek wawasan kemakmuran bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari Kesepaduan Nasional dan Perpaduan Negara dan juga perkongsian pengalaman, etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Kemudian bagi Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari pula, Wawasan Kemakmuran Bersama tahun 2020 hingga ke tahun 2030 adalah satu wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosio-ekonomi di negara berdasarkan keperluan dan juga dalam kalangan Melayu dan Bumiputera yang tinggal di luar bandar Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Pendekatan pembangunan ekonomi model Brazil, Rusia, India dan China yang menguntungkan pemilik equity korporat asing dan golongan T20 Malaysia masih diteruskan tetapi diimbangi dengan kesedaran golongan B40 yang tidak bersuara dan kuasa yang sering dipinggirkan kepada peluang dan akses kepada sumber material negara. RMK 12 berasaskan kepada 3 dimensi iaitu permekasaan ekonomi, kelestarian alam sekitar dan perancangan semula sosial ataupun teknologi sosial. Pengubalan RMK 12 perlu mengutamakan pembangunan dan pengagihan demi memastikan rakyat diutamakan hingga kualiti hidup mereka yang ditingkatkan akan membina budaya moden dan disulami dengan nilai norma sejagat sebagai proses membina bangsa Malaysia. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpaksikan kepada nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara pasti akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai, serta kelangsungan pembangunan pasti akan berlaku. Mereka akan berkongsi nilai yang sama iaitu keadilan, keterangkuman, bertolak ansur, bertanggungjawab dan prihatin. Keperluan kebajikan bersama mereka juga akan terjamin. Tujuan pelaksanaan RMK 12 ialah untuk menentukan hala tuju pembangunan negara dan menyediakan rangka kerja asas pelaksanaannya. Kesepaduan nasional merupakan pelaksanaan untuk menyatukan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dan latar belakang sosial. Perpaduan merupakan proses bagi menyatu padukan rakyat dan penduduk Malaysia untuk membentuk sesebuah identiti bersama dan sebuah perasaan kebangsaan melalui ideologi negara. Tadbir urus dan pembangunan
yang baik akan membinakan kesepaduan nasional hingga berlakunya pengukuhan kepada perpaduan negara. Etika dan adab seperti amanah, bertanggungjawab, prihatin dengan kebajikan, bertolak ansur dan sebagainya pasti akan mengikatkan mereka untuk hidup aman, damai dan harmoni bersama. Manakala kegagalan melaksanakan pembangunan dan tadbir urus yang adil hingga melebarkan jurang kaya miskin, bandar desa dan kumpulan etnik negara pasti akan melahirkan kumpulan yang bukan sahaja miskin, terpinggir dan terabai tetapi juga kumpulan yang regang dengan kerajaan. Budaya kerenggangan ini akan melahirkan budaya kepembangkangan iaitu dalam kalangan rakyatnya hingga menolak dan akhirnya bertindak sebagai pelampau dan ganas terhadap pemerintah. Dalam suasana politik sedemikian, selalunya etika dan adab terhadap negara akan dicalar dengan tanggapan buruk dan dalam dunia digital kini, berita-berita memburuk kepemimpinan dan parti pemerintah walaupun palsu akan ditularkan tanpa mengambil kira sensitiviti terhadap rakyat, pelbagai etnik dan agama. Dalam suasana sosial, kepinggiran sedemikian, kepimpinan politik dan NGO akan mengemblingkan dimensi etnik dan agama demi mendapat pengaruh dan undi. Dengan kualiti hidup dan ekonomi yang tidak terjamin, pasti akan berterusan kegelisahan dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Jika tidak ditangani segera, akan melahirkan perpecahan, ketidakstabilan politik dan ini akan memantutkan kepada kemajuan negara. Seterusnya, objektif kesepaduan nasional dan perpaduan negara ialah memupuk rasa kecintaan dan kebersamaan, menjadikan warga negara yang bertolak ansur, membentuk kepada kepribadian dan memahami konsep kerjasama serta tolong-menolong antara satu sama lain. Kemudian adalah perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Malaysia adalah sebuah negara tamu pasca kolonial dan menerima pelbagai peradaban majmuk dan anggotanya menjadi warga negaranya. Jelasnya pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk ini telah memperkayakan peradaban kewatanan Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Melalui proses difusi dengan pinjam-meminjam budaya, permakanan, bahasa dan juga budaya kerja di antara mereka. Pengalaman Malaysia menunjukkan pembangunan setinggi mana kadar pertumbuhan ekonominya jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga. Negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tinggi tidak boleh menjaminkan kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara. Maka, hasil pembangunan yang dinikmati oleh kumpulan yang kecil, yang bersuara dan berkuasa juga perlu dijauhkan. Keadilan dalam pengagihan kekayaan negara perlu ditegakkan dan dinikmati bersama. Malaysia telah berjaya mentadbir negara yang dengan baik dan adil dengan analisa dari Indeks Kualiti Hidup, Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Maqasid Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional dan juga Indeks Kedamaian Global. Ini menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsikan bersama negara-negara yang masih berhadapan dengan pemusuhan dan konflik etnik dan agama dalam negara mereka. Malaysia sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat kepada pencapaian matlamat akhir negara iaitu perpaduan. Namun begitu, perpaduan hanya menjadi idaman yang dicapai bukan matlamat akhirnya tetapi kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional adalah satu proses yang menuju ke arah perpaduan negara.
Dalam dunia digital kini, bukan sahaja takbir urus dan pembangunan yang mesti baik, tetapi kenyataan yang berbau sensitif terhadap etnik dan negara dan agama lain perlu diuruskan. Banyak negara yang tidak menjadi kenyataan kebencian etnik menjadi satu jenayah, tetapi penyularan kenyataan kebencian etnik ini dan dipanaskan lagi oleh maklumat palsu pasti akan melahirkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan dalam masyarakat. Pengalaman Malaysia perlu dikongsikan bersama dengan di peringkat negara-negara jiran, sewilayah dan sedunia dalam membina keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat, di mana potensi pengupayaan personaliti manusia untuk berdikari dan membina jati diri sendiri diutamakan. Peningkatan keupayaan individu untuk mengukuhkan keupayaan negara, komuniti dan negara dan nilai-nilai keinsanan sejagat. Pembangunan lestari juga mempunyai cabaran-cabaran yang perlu diatasi. Dari segi politik bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, tetapi mampu melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran. Berikut adalah cabaran-cabaran besar yang mesti ditangani, iaitu pembinaan budaya, politik dan demokrasi matang, kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil madani, kerajaan yang tulus dan menjaga kepentingan nasional, literasi politik dalam kalangan rakyat, celik sejarah dalam kalangan rakyat, mewujudkan sebuah negara bangsa, semangat cinta negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan. Berasaskan kaum lawan politik permufakatan, pengakuan hak antara kaum seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Manakala dari segi ekonomi pula ialah cabaran ekonomi juga memberi impak kepada etika dan peradaban manusia. Dalam perspektif Maslow dan Kohlberg, pemikiran etika tinggi berlaku apabila seseorang individu itu bebas daripada kepentingan peribadi dan pihak lain. Tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran diri yang tinggi. Jika dilihat dari perspektif kedua-dua tokoh barat ini, etika dan peradaban berkadar terus dengan ekonomi, iaitu apabila individu telah dapat memenuhi keperluan dan kehendaknya seperti asas keselamatan dan esteem diri, maka barulah ia mencapai tahap kesempurnaan diri. Namun, ia berbeza dengan perspektif Islam, iaitu Al-Ghazali menyatakan bahawa akhlak etika adalah bersifat kerohanian dan diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang baik kerana kesedaran terhadap Allah. Bagaimanapun, cabaran etika dan peradaban kepada masyarakat pada hari ini adalah berkaitan dengan keperluan-keperluan memenuhi keperluan peribadi dan kehendak yang masih belum dipenuhi. Antara cabaran ekonomi yang sedang dan terus dihadapi di Malaysia adalah oleh pembangunan etika dan peradaban adalah mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda, mendatangkan pendatang asing dan sektor pekerjaan 3D, keseimbangan ekonomi bandar, luar bandar dan wilayah, pemberdayaan ekonomi Bumiputera dan kaum-kaum lain, meningkatkan ekonomi pengetahuan, inovasi dan R&D, peningkatan kepada kualiti dan kemanfaatan hidup, ekonomi pertanian, krisis makanan dan keselamatan. Manakala dari segi sosial ialah apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam aspek perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama mempunyai kesumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan.
Konsep-konsep umum yang lahir daripada budaya masyarakat Melayu telah disesuaikan dengan amal kebaikan daripada ajaran Islam. Pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat kepada nilai-nilai yang sejagat yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan, termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya ilmu, menerusi penyelidikan, penulisan dan rajin membaca, pengembalian maruah bangsa, berdikari, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah dan lain-lain lagi. Antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah isu-isu berkaitan dengan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatuan rakyat, penyebaran budaya barat, masalah sosial, berbagai isu jenayah dan jumana, kurangkan penghayatan agama, toleransi dan dialog antara agama, kurang kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat, hubungan interetnik dan antra-etnik yang lebih baik di pelbagai peringkat, membanteras ekstremisme dalam membentuk perbuatan dan pemikiran terhadap Calvinism dan perkauman, transformasi pendidikan ke arah pemantapan model insan, perpaduan dan integrasi nasional, masa depan belia dan orang kurang upaya (OKU), peningkatan kesihatan dan kesejahteraan hidup rakyat, peranan intelektual sebagai pemangkin pencerdasan rakyat dan ummah, penghayatan seni budaya tempatan, lawan dengan budaya luar yang bersifat hedonisme. Topik seterusnya yang saya akan bincangkan ialah mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa. Berdasarkan pengalaman Malaysia, Malaysia merupakan negara yang diiktiraf negara contoh oleh kebanyakan negara kerana berjaya mengurus dan mengharmonikan kepelbagaian serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan penyatupaduan, kesepaduan dan perpaduan masyarakat multi-etnik. Malaysia juga adalah sebuah negara tamu pasca kolonial. Pertemuan dan pergaulan majmuk telah memperkayakan peradaban kewatanan Melayu, Bumiputera, Sabah Sarawak melalui proses defisit dengan meminjam budaya dan bahasa. Berdasarkan analisa, Malaysia telah berjaya mentadbirkan negara dengan baik dan adil. Antara analisa yang dijalankan adalah seperti Indeks Kualiti Hidup, Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Demokrasi Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional dan Indeks Kedamaian Global. Terdapat usaha yang boleh dicontohi oleh negara lain, terutamanya negara yang masih dalam keadaan permusuhan, konflik etnik dan agama di dalam negara mereka. Dalam mendapati cabaran kelestarian berasaskan kepada etika dan peradaban beridentiti Malaysia seperti sesi dialog yang sihat dan bertujuan untuk mengurangkan prasangka dan prejudis dalam kalangan masyarakat. Dan yang seterusnya ialah sesi wacana bersifat akademik, iaitu untuk meningkatkan interaksi positif dan membina kesefahaman mengenai nilai agama dan kepercayaan bagi menangani isu sejagat. Kesimpulannya, keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat hanya mampu dikecapi sekiranya wujud penerimaan dan sikap saling menghormati terhadap perbezaan budaya diiringi dengan nilai murni yang luhur dalam diri masyarakat. Kelestarian etika dan peradaban merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan seharian masyarakat yang perlu diamalkan dalam membina sesebuah negara yang maju. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.